Assalamualaikum warahmatullahi. Mana? Tes. Tadi Ha? Luqman buat tadi. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan pihak jawatankuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, seluruhnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini insya-Allah kita sambung semula sebagaimana semalam tuan guru kita berhenti pada hikmah yang ke-118. Pagi ini beliau tak dapat bersama dengan kita kerana ada urusan kerja di Pasir Gudang, Johor. Tapi insya-Allah kelas kita sambung seperti biasa. Hikmah pada hari ini adalah hikmah yang ke-119. Hikmah yang ke-119 dengan tajuk penerimaan amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Zarruq berkata, jika sekiranya amalan kamu bercampuran tujuannya, perbuatanmu itu mempunyai banyak sebabnya, maka sebenarnya kamu masih lagi orang yang ragu dan syak. Sepatutnya bukan begitu. Maka untuk keselamatan daripada bala dan hukuman, hendaklah dikhususkan amalan kepadanya, tidak kepada yang lain. Apa yang dinyatakan oleh Syekh Zarruq ini berkait rapat dengan amalan hati kita. Kadang-kadang kita buat satu ibadah itu dengan sebab orang lain buat, kita buat. Dia hanya jadi rutin semata-mata, tetapi tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh. Apabila kita dalam bulan Ramadan yang baru kita tinggalkan beberapa ketika, kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran tu sebab tu bulan Ramadan, orang sekeliling kita baca Al-Quran, jadi kita pun baca Al-Quran. Itu situasi pertama. Beza keadaannya dengan seseorang yang mana dia baca Al-Quran bukan kerana orang di sekeliling dia, tapi kerana memang dia nak baca Al-Quran, nak dapatkan manfaat daripada Al-Quran, nak dapatkan manfaat daripada Ramadan, nak dapatkan pelbagai fadilat Al-Quran. Jadi itu dalam keadaan yang berbeza. Tak disuruh sesiapa, tidak kerana terkesan dengan sesiapa, tetapi atas dirinya sendiri. Begitu juga orang yang dia ini solat, bila mana ada nampak orang lain tengah tengok dia, lain sikit bacaannya, caranya, supaya orang nampak dia ni seolah-olah seorang yang khusyuk solatnya, dengan dilagukan bacaannya dengan pelbagai lagu. Tapi bila tak ada orang, semayang pun macam ayam petuk, laju. Seolah-olah dari satu sudut menunjukkan bahawa dia ini lebih baik, sedangkan hakikatnya tak sebegitu. Sebab itulah apa-apa jua amalan yang kita lakukan berkait rapat dengan ibadah, sebaiknya perkara itu seutamanya adalah dikeranakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tambah-tambah lagi, amalan ibadah ini sebaiknya tidak kita war-warkan kepada orang lain, sebab ini soal kita dengan Allah. Sebahagian orang saya tengok kadang-kadang minta maaf, orang muda ataupun mereka yang baru ada semangat pada agama, tapi kadang-kadang membawa kepada fitnah kepada agama dengan sebab segala-galanya nak disebarkan di media sosial. Segala-galanya. Saya bagi contoh baru-baru ni berlaku.
ziarah kubur. Ziarah kubur tak ada masalah. Ziarah kubur hukumnya sunat dan bagus kerana dia boleh mengingatkan kita kepada kematian. Kata Nabi SAW, ingatlah kepada penghapus kelazatan. Zikru hazimil lazat, apa dia? Kematian. Bagus ingat mati. Tapi bila mana dimuat naik di Facebook dengan pelbagai fitnah-fitnah yang kita kadang-kadang tak jangka. Pergi naik gunung, bila naik gunung buat acara khusus dengan wuduk, dengan itu, dengan ini sebagainya. Kemudian ada pula zikir-zikir tertentu, bacaan tertentu. Benda-benda macam ni kadang-kadang akhirnya membawa fitnah kepada para ulama yang ikhlas. Seorang penuntut ilmu, yang buat ni, yang buat perkara tu pelajar pondok. Pondok tak ada masalah, tok-tok guru pondok tak ada masalah. Tapi kadang-kadang satu dua orang pelajar yang buat macam ni akhirnya fitnah kepada institusi tok-tok guru pondok. Seorang penuntut ilmu sebaiknya dia tak disibukkan dengan benda-benda macam ni, nak menunjuk kepada itu ini sebagainya, nak main TikTok. Seorang penuntut ilmu dia kena menuntut ilmu. Sebab itu saya ingat satu kisah seorang ulama terkenal, Al-Imam Al-Munziri. Dia meninggal sekitar tahun 600 lebih. Dia ini punya semangat dan khusyuknya dengan ilmu sampaikan dia tak tinggal langsung madrasah dia, yakni pondok dia. Tak tinggal langsung, tak pergi mana-mana melainkan duduk dalam pondok dia. Sehingga kan anak dia meninggal sekalipun, jenazah anak dia dibawa masuk dalam pondok, dia solatkan jenazah anak dia, solat jenazah anak dia, kemudian dihantar setakat pintu je. Kemudian dia kata pada jenazah anak dia, aku tinggalkan kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia patah balik masuk dalam pondok dia, sambung lagi buka kitab. Kisah benar, menunjukkan kepada kita ilmu ini adalah segala-galanya. Sedikit masa kita terabai daripada mendapatkan ilmu, banyak rugi yang kita dapat. Sebab itu satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, seorang ulama sufi terkenal. Gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama mazhab Syafi'i terkenal. Pernah satu ketika dia ni tengah baca kitab. Bila dia tengah baca kitab, khusyuk baca kitab, mari tetamu di rumah. Dia pun layanlah tetamu. Tetapi tetamu ni dia ambil masa yang amat-amat lama di rumahnya. Lama sangat. Sampai Syekh Zakaria Ansari jadi tak senang. Dia kata, minta maaf Tuan dah ambil masa saya banyak sangat. Saya nak baca kitab, boleh balik tak? Kita berani tak buat gini? Open house. Tapi nak kata ada ulama yang jiwanya sepenuhnya dengan ilmu, tak ada benda lain, tak ada dah. Dan orang-orang sebeginilah kita faham mereka ini mukhlisina lahuddin, betul-betul ikhlas dalam agama, tak ada benda lain. Mereka ni belajar ilmu kerana apa? Kerana Allah. Apa juga kerja buat kita, tak dapat tidak mestilah kerana Allah. Dan bila kerana Allah ini, bukan bermaksud kita nak lagi kepada pujian manusia. Orang puji ke, orang keji ke, kita tetap sama. Zaman sekarang ni bahaya bila kita masuk apa-apa video, orang like, orang share, jadi viral. Benda tu mungkin mula-mula biasa, tapi lama-lama akhirnya dia menimbulkan satu perasaan nak kejar like, nak kejar share. Bila ada TikTok sebagainya, akhirnya jadilah sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi. Benda yang tak ada masalah, tapi akhirnya membawa fitnah kepada agama itu sendiri. Lantas pengarang mengemukakan hujah dalam hikmah ini, la tatlub
iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazaa'i laka 'alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah kamu menuntut apa-apa gantian, upah atau pahala atas apa jua amalan yang sebenarnya bukan kamu yang melakukannya. Justru sebagai balasanmu atas amalan itu, cukuplah dengan Allah menerimanya daripadamu. Kita buat kerja, hujung bulan dapat upah, dapat gaji, dapat allowance. Kita buat apa-apa sekalipun ada timbal balas. Ini perkara biasa, lumrah biasa. Bila kita bagi suatu khidmat, kita akan dapat balasan, sama ada secara wajib seperti gaji ataupun secara tidak wajib seperti contohnya upah, maksudnya ataupun sedekah. Kita tolong seorang, kita taklah mengharap seorang tu bagi pada kita, tapi orang tu bagi, kita ambil lah, macam tu. Tetapi kenapa Ibn Athaillah kata macam ni? Sebab hakikatnya semua yang ada pada diri kita ni adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada pada kita ni milik dia. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, innal insana majburun fi surati mukhtar. Sesungguhnya manusia ini, dia ni majbur. Majbur ni apa? Digagahi, dipaksa. Dia ni ditentukan segala kerja buat dia oleh Allah. Fi surati mukhtar, dalam bentuk yang mana dia ni boleh memilih. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi? Kita kena faham hakikatnya segala apa yang berlaku itu adalah dengan ketentuan Allah. Wa imma baik ataupun buruk, baik ataupun buruk, kedua-duanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan segala-galanya berlaku pada kita. Tetapi sebagai adab, kita menyatakan apa? Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu atas kelemahan kita. Saya bagi contoh. Saya boleh angkat gelas ni. Adakah dengan kekuatan saya, secara zahirnya, dengan kekuatan saya boleh mengangkat gelas ni? Tapi secara batinnya, saya boleh angkat tak gelas ni kalau Allah tak izin? Tak boleh. Kalau dari sudut zahirnya bolehlah kita kata, saya boleh angkat gelas ni sebab apa? Sebab respon daripada anggota badan saya yang menghantar signal kepada otak saya dan sebagainya, akhirnya boleh angkat. Tapi kalau Allah tak izin saya angkat gelas ni, tak boleh angkat. Itu maknanya apa? Majburun fi surati mukhtar. Kita ni hakikatnya digagahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala yang menentukan, yang melakukan segalanya, yang menghendaki segalanya. Tapi secara umumnya seolah-olah kita lah yang ada pilihan untuk buat benda ni. Kita makan open house, pergi open house makan sedap. Yang menyedapkan makanan itu, adakah chef? Adakah MSG? Adakah memang tukang masak tu memang buat sedap ke, ataupun memang makanan tu sedap ke, ataupun Allah yang menyedapkan makanan? Jawapannya hakikatnya Allah yang menyedapkan makanan. Sebab itu ada orang makan makanan yang sama sedap, ada orang makan makanan yang sama rasa tak sedap, rasa tawar. Orang demam contohnya, tak rasa apa. Beza dengan orang tak demam makan sedap. Orang yang kenyang dengan orang yang lapar beza. Orang yang kenyang makan nasi arak pun tak sedap lah. Tapi orang yang lapar dapat minum segelas air pun Allah sedap ya. Itu semua adalah hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Adab kita bila mana berlaku perkara-perkara yang tak elok, kita nisbah kepada diri kita. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata bila aku yang sakit ni, Tuhan yang sembuhkan aku. Dia yang sembuhkan aku. Hakikatnya sakit tu daripada siapa? Daripada Allah juga. Allah yang beri sakit, tapi dia nisbahkan sakit tu pada diri dia. Ini adab kita. Bila mana kita faham bahawa segala-galanya kerja buat itu hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah kita faham bahawa sebenarnya kita ni tak ada apa-apa. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni kita tak ada apa-apa. Allah sudah menentukan jalan hidup kita daripada awal sampai akhirnya. Allah beri kepada kita al-kasbu, yakni satu peluang untuk kita ni usaha. Dia bagi juga kepada kita ikhtiar, peluang kepada kita untuk memilih. Kita boleh pilih jalan mana. Kita boleh pilih jalan mana yang kita nak. Fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Nabi SAW sebut, bila mana seorang sahabat Nabi dalam satu hadis bertanya, kalaulah semua, seringkasnya lah dia kata, kalaulah semua ni dah ditentukan sebagainya, jadi buat apa lagi kita buat amalan? Buat apa lagi kita buat amalan kalau kata dah semua dah ditentukan? Kata Nabi SAW, fakullu muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dipermudahkan atas apa yang telah ditentukan pada dia. Maknanya apa? Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka seseorang itu buat satu amalan, maka dia akan dipermudahkan jalannya untuk menuju kepada apa yang Allah kehendaki. Orang yang dia ni buat baik, Allah dah tahu perakhiran seseorang itu syurga atau neraka, Allah tentukan segalanya. Tapi dia buat amal baik, maka jalan dia ke syurga itu Allah permudahkan. Begitu caranya. Abu Jahal contohnya. Abu Jahal, Allah berkehendakkan dia ini menjadi sebegitu. Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala murkakan. Tetapi adakah benda itu Allah Subhanahu Wa Taala izin lakukan maksiat sebagainya? Allah izin tak? Allah tak izin. Allah tak izin kita buat segala maksiat dan juga kejahatan. Tapi kehendak itu berlaku kepada Abu Lahab. Allah izin seseorang, Allah kehendak seseorang, berkehendak seorang itu buat satu kesalahan. Allah berkehendak seorang itu, contohnya saya katakan kat sini, kita start kereta pergi pub ataupun disko. Bila kita pergi pub, pergi disko, kita minum arak. Waliyazubillah, contoh. Balik itu tak ada apa, elok, sihat. Allah izin tak benda tu berlaku? Allah izin. Tapi adakah itu kehendak Allah? Tidak. Kita pergi buat jahat contohnya. Jangan tengok filem. Filem memanglah buat jahat sikit tiba-tiba mari peti, mari kilat. Oh, kena. Itu filem. Sebenarnya realiti, kadang-kadang Allah izinkan kita buat benda-benda jahat. Kalau Allah tak izin manusia buat benda jahat, semua jadi baik belaka, tak adalah kes macam-macam jenayah. Maknanya apa? Allah izin benda tu berlaku. Tapi adakah Allah kehendak? Adakah Allah redha benda tu? Tidak. Ini kita kena faham. Kadang-kadang dengan kejahatan itulah seorang jumpa kebaikan. Dengan cara kejahatan jumpa kebaikan. Dengan cara kejahatan jumpa hidayah. Ini jalan hidup seseorang berbeza. Ada orang yang lahir-lahir dia ni terus jadi baik sampai kematinya baik, alhamdulillah. Ada orang lahir-lahir ni baik, kemudian pertengahan jalan jadi jahat, kemudian akhirnya taubat jadi baik balik. Macam-macam. Sebagaimana kisah Fudail bin Iyad, seorang wali Allah
Dia ni asalnya apa? Ketua perompak. Ketua perompak. Banyak lagi kisah-kisah bagaimana orang yang bertaubat. Kalau kita tengok antaranya dalam buku, dalam kitab At-Tawwabin karangan Ibn Qayyim, kisah bagaimana para ulama salafus soleh yang asalnya orang jahat bertaubat jadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup seseorang tu berbeza. Allah Subhanahu wa taala dah tahu bagaimana bentuk awalannya, pertengahannya sampailah kepada perakhirannya. Tetapi kita kena faham, apa jua sekalipun peluang-peluang Allah tu ada. Kita tersasar jauh macam mana sekalipun, selagi mana nyawa kita masih ada, tak sampai di tenggorok kita, maknanya peluang taubat tu ada. Jadi jangan kita salahkan Allah. Aku jadi jahat macam ni sebab Allah lah tentukan aku jahat. Tidak. Itu atas pilihan kita nak jadi jahat. Kita yang memilih nak jadi jahat. Sedangkan peluang hidayah ada di sekeliling. Ini kita kena faham. Bila kita faham hakikatnya semuanya Allah Subhanahu wa taala dah tentukan dalam kehidupan kita. Kita buat amal baik, Allah permudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amal jahat, Allah juga permudahkan kita jalan ke neraka dia. Bila kita faham benda macam tu, nyatalah bahawa hakikatnya diri kita ni tak ada apa-apa. Di sisi tasawuf ni, manusia ni majbur. Seolah-olahnya, saya tak kata betul, tapi seolah-olahnya ibarat macam papet, dah digerakkan, nak kena gerak ke sini, gerak ke sana. Itu pandangan batin orang-orang sufi. Tapi bagi sisi ulama-ulama akidah, macam saya katakan tadi, majburun fi surati mukhtar. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih, kita boleh tentukan apa kita nak. Tapi hakikatnya semua tu dalam ilmu Allah sudah. Kita tak boleh kata Allah tak tahu benda ni, ataupun Allah Subhanahu wa taala tahu sebahagian tak tahu, ataupun Allah ini dia boleh ubah. Maksudnya dia nak macam ni, tiba-tiba mari satu keadaan dia mungkin tak tahu, maka dia ubah lagi ke sini, ubah ke sini, ubah keadaan-keadaannya. Tak boleh. Itu pemahaman kelompok Syiah. Kelompok Syiah yakin dan percaya bahawa Allah boleh ubah sesuatu dalam ilmu dia. Sebahagian pandangan ulama Syiah kata Allah tahu benda yang besar, tidak juzuk yang kecil. Tidak kita kata faham ilmu Allah ni mencakupi segalanya. Allah tahu semua belaka. Awal sampai akhir hidup kita Allah dah susun, dah tentukan. Jadi bila kita faham macam tu, hakikatnya bila kita nak sombong di hadapan Allah ni tak ada apalah. Sebab apa? Semuanya Allah tentukan, semua Allah pinjamkan, semua Allah buat, semua Allah berkehendakkan atas diri kita. Nak jadi apa pun semua atas Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah nanti bukan amalan kita yang Allah nak tengok. Memang asasnya Allah Subhanahu wa taala pertimbangkan di mizan nanti adalah amalan kita. Tapi masuk syurga Allah itu bukan sebab amalan. Masuk syurga itu atas rahmat Allah. Sebab apa? Amalan itu sendiri pun dibuat dengan anggota yang Allah pinjamkan kepada kita, dengan tenaga yang Allah kudratkan kepada kita. Semua dari dia belaka. Kita tak ada apa. Amalan itu pun hakikatnya walaupun kita yang buat, hakikatnya Allah yang membuatkan kepada kita. Akhirnya tak ada apa. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Athaillah. Di hadapan Allah, bukan kita nak bangga dengan amalan, bukan kita nak bangga dengan harta, bukan kita nak bangga apa. Akhirnya kita serah bulat-bulat pada Allah. Allah yang tentukan kita masuk ke dalam syurga ataupun sebaliknya, itu atas rahmat dia. Kita masuk syurga atas rahmat dia. Itu kita kena faham. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita lakukan itu adalah sekadar satu bentuk mempermudahkan semata-mata jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bukan itu yang utama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan syarat untuk masuk syurga. Sebab itu satu kisah yang berlaku
pada zaman dulu kala, bagaimana seorang ahli ibadah daripada Bani Israel di tengah jalan, tiba-tiba seorang pelacur nampak dia. Pelacur ni tengok dia, ahli ibadah ni pun tengok pelacur tu. Maka pelacur tu pergi ke arah ahli ibadah ni dengan tujuan dia nak bertaubat. Ahli ibadah ni dia tengok pelacur tu dengan perasaan kebencian. Dia kata apa? Jangan dekat dengan aku, pergi kau dari sini. Maka pelacur tadi pun rasa amat-amat sedih, dihalau oleh seorang ahli ibadah. Akhirnya amalan ataupun perbuatan pelacur tadi Allah terima. Kerana apa? Dia nak pergi kepada ketaatan, nak bertaubat. Sedangkan amalan si ahli ibadah dia tak diterima. Sebab apa? Dia sombong, dia rasa angkuh dengan amalan dia. Dia nampak pelacur ni hina. Menunjukkan kepada kita amalan di sisi Allah ni akhirnya tak ada apa-apa. Haba'an mansura, habuk, seperti mendebu. Kita akan masuk dalam syurga Allah ni bukan atas amalan, bukan atas pembalasan Allah nak bagi apa, akhirnya atas rahmat dia, yang ni Allah Subhanahu wa taala. Mafhum hikmah, penerimaan Allah terhadap amalan merupakan sebesar-besar kurniaan, bukan dengan meminta apa yang kita tidak lakukan. Kita buat amalan, kita masuk syurga, itu atas kurnia Allah Subhanahu wa taala, rahmat dia. Bukan kata kita pergi depan Allah atas amalan, aku dah beribadah 80 tahun contohnya, ini amalan aku nak masuk syurga. Tak boleh. Itu bukan caranya. Sebab amalan kita pun, tubuh badan kita, segala kesihatan kita, nyawa kita, nafas kita, semuanya milik Allah. Kita ni pinjam semata-mata, tak ada apa-apa yang milik kita. Kalau ada yang milik kita, baru layak kita tuntut. Kita kerja sebulan dengan kudrat kita, dengan pemikiran kita, dengan penatnya kita, titik peluh kita, hujung bulan dapat gaji. Itu tak apalah. Sebab apa? Itu atas kudrat kita zahirnya. Tapi di sisi Allah benda tu tak ada apa. Syekh Zarruq rahimahullah berkata, tatkala dipenuhi dengan penyakit dan lupa yang ada pada amalan itu, maka wajiblah untuk kembali kepada Allah dengan keberhajatan penuh kefakiran yang mutlak kepada apa yang ada pada sisinya tanpa sebarang wasilah, perantaraan dan sebab. Hal ini kerana semua amalan boleh dimasuki oleh kekurangan dan kecacatan banyak atau sedikit, dan bersama masuknya maka ia tetap merupakan satu kurniaan dan pemberian. Justru dengan amalan yang sedemikian sifatnya, seorang tidak berhak sama sekali dengan atas setiap keadaan, maka fahamilah. Ibn Abbas rahimahullah berkata, kalaulah Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menciptakan segala amalan manusia, kenapa manusia perlu memohon doa? Maunarah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal supaya membaca selepas solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir, bersyukur dan elok beribadah kepadamu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kata Ibn Abbas, kata kalaulah Allah sahaja yang menciptakan segala amal manusia ni, kenapa kita ni dituntut berdoa? Menunjukkan kepada kita amalan-amalan kita itu pun akhirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala nakkan hakikatnya. Tapi nak tengok kita punya ketaatan, ketakwaan kita, dan masuklah kita ke dalam syurga Allah itu atas rahmat dia, kurniaan dia. Apa yang ada di dunia ni ujian belaka. Itulah yang kita perlu faham. Seterusnya hikmah yang ke-120. Syekh Al-Buti rahimahullah berkata, menurut pertimbanganku adalah lebih munasabah untuk bertakbir daripada mengumumkan kelebihan Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia kesemuanya. Terutamanya hikmah dalam bab ini yang mana Ibn Atha'illah telah memberikan peringatan dan menghuraikan kurnia Rabbani dalam semua keadaan dan nisbah bagi manusia semuanya. Hikmah berbunyi, Iza arada an yuzhir fadlahu alik khalaqa fika wa nasaba ilaika. Apabila Allah mahu menzahirkan limpah kurnianya kepadamu, dia pun mencipta padamu,
suatu amal soleh dan mengaitkan amal soleh itu kepadamu sehingga dikatakan kamu yang melakukannya padahal dia yang menciptakan padamu, bukan kamu sendiri. Allah. Apabila Allah menzahirkan limpah kurnianya serta ihsannya kepada seorang hamba, maka Allah menjadikan dengan melaksanakan amal soleh lalu kebaikan itu dinisbahkan kepadanya. Ini satu lagi bentuk bagaimana sifat kehalusan lutfullah, kehalusan sifat Allah Subhanahu wa taala ni. Walaupun dia maha kuasa, dia maha hebat, dia maha menentukan, bila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat amal soleh, nampak indah, cantik amal soleh itu, orang akan nampak kita baik. Orang akan nampak kita seorang lelaki yang soleh, nampak kita lelaki yang beriman, dan nampak kita ni wanita yang muslimah solehah. Hakikatnya tak ada apa. Itu Allah yang perindahkan kepada kita. Itu pun kurniaan dia pada kita. Allah tutup aib kita, itu pun sudah satu cukup rahmat yang besar. Orang nampak kita bagus, pakai jubah, pakai serban, mari solat 5 waktu, tapi di belakangnya Allah tak tahu apa kita buat. Orang nampak kita Masya Allah hebat. Itu pun sebenarnya rahmat dan kurnia Allah pada kita. Kita je tahu apa dosa kita buat, kesalahan kita buat. Sangka baik orang kepada kita atas apa yang terzahir pada kita, itu pun sebenarnya hakikatnya adalah kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benda yang besar. Kalaulah seumpamanya, sebahagian salafus soleh kata, kalaulah seumpama dosa itu seperti najis, buat salah sekali nampak muka penuh najis, tiap hari buat salah penuh kotor busuk, ada orang nak dekat dengan kita? Tak ada orang dekat dengan kita. Dan orang yang buat dosa tu tak akan berani dan tak akan mau keluar rumah. Sebab apa? Malu dengan dosa yang ada pada dia. Tapi kita keluar rumah tak ada apa, sono pergi jumpa orang, masuk masjid. Sebab apa? Allah tutup dosa-dosa kita. Allah perindahkan dengan perwatakan kita, dengan rasaan kita nak ibadah. Walaupun kita buat dosa, kita buat maksiat, tapi kita nak taubat, kita nak buat baik. Allah perindahkan, perelokkan di mata orang apa yang terzahir pada kita. Maka itu adalah satu bentuk kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sahal bin Abdullah, apabila seorang hamba melakukan amalan kebaikan dan berkata, ya Tuhan, Engkau dengan kurniaanmu menjadikan ianya dapat dilakukan. Engkaulah yang telah membantu dan Engkau jualah yang telah memudahkan. Nescaya Allah akan membalas perbuatan baiknya. Dan berfirman kepadanya, wahai hamba-Ku, bahkan kamu yang telah taat, kamu yang telah mendekatkan diri kepadaku. Dan apabila seorang hamba melihat kepada dirinya dan berkata, aku telah beramal, aku telah taat, aku telah mendekatkan diri, maka ketahuilah Allah akan berpaling daripadanya dan berfirman kepadanya, wahai hamba-Ku, aku telah memberikan taufik, akulah yang telah menolongmu, akulah yang telah memudahkanmu. Dan apabila dia melakukan kejahatan dan berkata, wahai Tuhan, Engkaulah yang menentukan, Engkaulah yang memutuskan, Engkaulah yang menghukum, nescaya Tuhan yang bersifat maha agung, kudratnya akan murka dan berfirman kepadanya, wahai hamba-Ku, bahkan engkau sendiri yang telah berbuat jahat, engkau sendiri yang jahil, engkau sendiri yang melakukan maksiat. Nescaya Tuhan yang bersifat maha agung, kudratnya memandang kepadanya berfirman, wahai hamba-Ku, aku yang telah menentukan, aku yang telah mentakdirkan. Sungguhnya aku jugalah yang memberikan pengampunan, berlemah lembut dan menutup dosa. Kadang-kadang kita buat baik ni sebab apa? Aku yang buat, aku yang buat, aku yang buat, aku. Benda yang ni Allah tak pandang. Kita buat baik sebab apa? Allah takdirkan kita buat baik. Kita buat amalan sebab apa? Allah takdirkan kita buat amalan kebaikan. Kita nampak semuanya atas Allah. Orang jahat, dia buat jahat, Allah yang tentukan aku buat jahat, Allah yang jadikan aku buat jahat. Allah, benda macam ni tak betul. Hakikatnya dia yang nak buat jahat tu. Allah bagi peluang banyak kebaikan kepada dia, tapi dia tak manfaatkan peluang yang ada. Satu kisah yang berlaku, seorang kisah yang mana dinukilkan antaranya
dalam pelbagai kitab-kitab berkenaan tentang biografi para sahabat Nabi SAW. Kisah seorang lelaki, Abdullah bin Muhammad. Satu ketika dia ni berjalan menyusuri sebuah pantai, dan di pantai itu, di penghujung pantai, dia nampak seorang lelaki dalam khemah. Lelaki dalam khemah itu, bila dia makin mendekat, dia nampak lelaki itu dalam keadaan yang tidak sempurna. Lelaki itu matanya rabun, telinganya pun bermasalah, anggotanya kudung belaka. Anggotanya kudung, tangan kudung, kaki kudung, tak ada. Tapi di mulut dia tak putus-putus memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak putus-putus, ya Allah, ya Tuhanku, aku syukur kepadamu ya Allah atas apa yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, atas apa yang Engkau kurniakan kepada aku ni hakikatnya terlampau banyak, melebihi segala-gala makhluk yang ada lain. Alhamdulillah, syukur. Dia puji dengan pelbagai doa. Dipendekkan cerita, maka lelaki tadi, Abdullah bin Muhammad, maka dia pun pergilah jumpa dengan orang tua ni. Wahai orang tua, aku rasa aku tak silap dengar kamu puji Allah, Alhamdulillah, syukur, apa sebagainya. Tapi hakikatnya kamu ni tak seberapa. Maksudnya ialah dengan keadaan mata, telinga pun tak apa dengar, mata rabun, kudung, tangan, kaki, sebagainya. Tapi kamu masih puji Allah, kata Allah dah beri nikmat terlampau banyak, sebagainya. Dia kata, ya, walaupun Allah mentakdirkan kilat menyambar aku, walaupun Allah takdirkan laut menenggelamkan aku, walaupun Allah takdirkan bumi menelan aku, sekali-kali aku tidak akan berhenti daripada memuji Allah. Kerana apa? Sekurang-kurangnya aku masih ada lagi lisan untuk memuji dia. Sampai tahap macam tu. Perumpamaan dia ni bersyukur kepada Allah. Maka dua orang ni pun berbual lah. Apa lagi yang membuatkan kau ni bersyukur, wahai orang tua? Tanya Abdullah bin Muhammad. Dia jawab, aku bersyukur sebab aku ada anak yang soleh. Anak inilah yang bantu aku ambil wuduk. Ni sebab dia tak ada anggota, tak ada tangan, tak ada kaki. Anak inilah yang bantu aku makan. Anak inilah yang bantu aku solat. Anak inilah yang bantu aku urus diri. Aku bersyukur, Alhamdulillah. Cuma orang muda, dia kata pada Abdullah bin Muhammad, boleh tak tolong aku? Tolong cari anak aku, sebab hari ni dia tak datang lagi. Dia duduk tepi pantai dalam kemah yang buruk, tunggu anak dia tak datang lagi. Tak apa, dia kata, aku tolong carilah. Maka Abdullah bin Muhammad pun pergi ke sebuah kampung berdekatan, carilah anak kepada orang tua tadi. Cari. Sampai di satu tempat, nampak di timbunan pasir sekujur tubuh mayat yang telah dibaham binatang buas. Maka ditanya kepada orang kampung berdekatan, siapa tu mati tu? Maka dikhabarkan oleh orang kampung, hakikatnya itulah anak kepada orang tua tadi. Ya Allah, terkejut dia. Di pertengahan jalan dia patah balik, dia nak cerita apa kat orang tua ni? Takkan dia nak beritahu anak mati? Allah, terkejut orang tua ni. Jadi dia tengah fikir macam mana dia nak mula cerita ni. Dia teringat tentang ujian yang berlaku kepada Nabi Ayub AS. Maka sampai di pantai tadi, di khemah tadi, maka dia pun bertanya kepada orang tua tadi, wahai pakcik, antara ujian pakcik terima dengan ujian Nabi Ayub ni mana lagi besar? Dia kata, sudah tentu ujian Nabi Ayub. Nabi Ayub ni sampai di pulau, dihina oleh keluarga sendiri, anak isteri,
Sudah tentu ujian dia ni lebih teruk daripada aku. Alhamdulillah, aku syukur pada Allah, ujian aku ni tak seberapa, kata dia. Pakcik tengoklah ujian pakcik ni dengan Nabi Ayub ni. Nabi Ayub sampai di pulau, dihina oleh orang kampung, dikeji, dijadikan kata bahan ejekan. Ujian pakcik dengan dia ni, siapa lagi besar? Sudah tentu ujian Nabi Ayub, kata dia. Ujian aku ni tak ada apa, sikit sangat. Alhamdulillah, 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 puji Allah. Tanya orang tu tadi, kamu sebenarnya apa benda kamu nak cerita ni, duk kiyah daripada awal? Kata pakcik, hakikatnya sebenarnya saya nak beritahu, anak pakcik baru meninggal dunia, saya jumpa di Bahang Binatang Buas. Kata pakcik tadi, dia senyap sekejap. Kemudian apa dia kata? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya aku tahu anak aku ni anak yang soleh, meninggal dunia dalam keadaan dia ni orang yang baik. Aku tak mewarisi, yakni zuriat aku ni orang-orang yang jahat, dan dia meninggal dunia insya-Allah dalam keadaan yang baik. Dia orang yang soleh, alhamdulillah. Sampai tahap tu dia puji Allah. Tak semena-mena lepas tu dia pun meninggal dunia dalam keadaan yang amat terkejut. Abdullah bin Muhammad, iyalah baru jumpa, tiba-tiba dah pergi kampung cari anak meninggal, balik kampung beritahu pada bapaknya pula meninggal. Dia pun ambil lah sehelai kain, tutuplah muka orang tua tadi sambil menangis di sisi jenazah orang tua tadi. Menangis. Datang 4 orang. Orang kampung berdekatan, tanya kepada Abdullah bin Muhammad, kenapa kamu menangis? Yalah, aku jumpa ni pakcik ni baru tadi, tak sempat nak kenal lama, meninggal dunia. Dia pun ceritalah daripada awal macam mana pertemuan. Kata salah seorang daripada orang kampung, mari aku nak tengok siapa. Buka-buka terkejut. Dia kata, wahai tuan, orang kampung tadi kata kepada Abdullah bin Muhammad, ini sebenarnya Abu Qilabah, sahabat Nabi SAW yang terakhir. Abu Qilabah ini adalah seorang ahli hadis, seorang ulama dalam kalangan para sahabat Nabi yang terkenal, ahli hadis, ahli zuhud yang amat hebat. Akhirnya dia begitu keadaannya, dalam keadaan kudung, kaki, tangan, sebagainya. Tapi walaupun begitu, dia tetap melafazkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia begitu. Maka terkejutlah semuanya. Kerana apa? Mereka bertemu dengan satu-satunya sahabat Nabi SAW yang terakhir, yang masih hidup dan meninggal dunia di hadapan mereka, Abu Qilabah Al-Jarmi. Maka malam itu lepas dikuburkan jenazah, di kafan sebagainya, Abdullah bin Muhammad pun bermimpi. Datang Abu Qilabah itu dalam keadaan yang sempurna, dengan pakaian ahli syurga, dengan wajah yang putih bersih. Dia tanya, aku tak tahu kamu ni sebenarnya sahabat Nabi, orang yang paling mulia. Yalah, sahabat Nabi ni mulia lah. Semulia-mulia manusia selepas Nabi Muhammad adalah para sahabat. Kalau kita mengaji dalam ilmu tingkatan gelaran, kita akan dapati sahabat itu nombor 2 selepas Nabi SAW. Kemudian turun lepas tu tabi'in, kemudian tabi'in. Kemudian selepas itu banyaklah gelaran wali ataupun sebagainya. Itu. Tapi yang paling mulia selepas Nabi ni sahabat. Maka dia jumpa keadaan Abu Qilabah dalam keadaan yang amat sempurna, jernih, cantik wajahnya, tak seperti mana yang dia jumpa duduk di tepi pantai tadi. Tidak. Dia tanya kepada Abu Qilabah, apa antara amalan kamu, wahai sahabat Nabi yang mulia, yang menyebabkan kamu mendapat kemuliaan sebegini di sisi Allah? Apa amalannya? Dan antara yang disebutkan, tuan-tuan, puan-puan, dia kata apa?
aku tidak mendapat kurniaan Allah Subhanahu wa taala seperti ini di syurga, melainkan di dunia aku amalkan beberapa perkara. Antaranya disebutkan, setiap kali aku dapat kesusahan, aku syukur pada Allah. Aku sabar, aku sabar. Setiap kali atas apa kesusahan aku dapat, aku sabar. Setiap kali atas kesenangan yang aku dapat, aku syukur. Dan dalam apa jua keadaan, baik aku bersendirian ataupun aku di khalayak, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bila mari susah, dia sabar. Bila mari senang, dia syukur. Bila duduk seorang-seorang ataupun duduk ramai-ramai, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berani buat maksiat dan kejahatan. Atas sebab inilah aku dapat kurnia besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Amalan-amalan kita itu adalah sebagai satu jambatan kita untuk mendapat rahmat Allah. Walaupun itu bukan segala-galanya, tapi itu menjadi dalil kepada kesungguhan kita untuk ketaatan kepada Allah. Dan dengan amalan itulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Qilabah, seorang sahabat Nabi yang cacat, tak ada anggota tangan dan kaki, tapi disebabkan amalan dia, yakni bersyukur, bersabar pada Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itu dulu. Moga-moga memberi manfaat kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.